Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik hari ini adalah topik ulang kaji, kemahiran saintifik bersama Cikgu Siti. Okey, untuk pengetahuan kamu, kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains pula ada 12, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan number, membuat inference, berkomunikasi, mentafsir data, mengeksperimen, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, meramal. Okey. Apa itu memerhati? Memerhati adalah kemahiran proses sains untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua deria. Deria itu pula ialah penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Kamu boleh guna mata, telinga, hidung, sentuhan dan juga rasa. Okey, untuk mengelas, kita menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Kita juga boleh mengasingkan mengikut perbezaan objek tersebut. Kemudian mengukur dan menggunakan number, membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan number atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Mesti ada number dan unitnya. Okey. Kemudian meramal. Meramal ialah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Kita boleh meramal apa yang berlaku akan datang berdasarkan data yang ada sekarang. Okey, ataupun kita boleh buat pemerhatian dan kita boleh meramal. Kemudian berkomunikasi ialah menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. So, itu adalah cara kita persembahkan komunikasi kita. Kemudian, menggunakan perhubungan ruang dan masa, iaitu memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat, dan juga jisim dengan masa. Okey, semua tadi menggunakan ruang dan kita kaitkan dengan masa. Mentafsir data ialah memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul. Mendefinisi secara operasi ialah memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. So, kita definisikan melalui operasi. Mengawal pemboleh ubah ialah mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam sesuatu penyiasatan tersebut. Okey, so boleh jadi dalam satu penyiasatan tu ada lebih daripada satu pemboleh ubah yang dimalarkan. Tapi pemboleh ubah dimanipulasi adalah satu. Kemudian kita membuat hipotesis. Okey. Membuat satu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu peristiwa atau perkara. Penyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. So, kita akan buat eksperimen tapi kita bina hipotesis dulu berdasarkan pemboleh ubah yang kita buat tadi. Okey. Hipotesis ini boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar berdasarkan eksperimen yang kita akan buat nanti untuk menentukan sama ada ia benar atau tidak benar. Dan akhir sekali ialah mengeksperimen, di mana kita merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis tadi, mengumpul data, mentafsir data dan sehinggalah membuat rumusan daripada penyiasatan tersebut. Jadi kita akan uji balik hipotesis tadi betul atau tidak, kumpul semua data dan kita buat laporan dan akhir sekali buat kesimpulannya. Okey, kemudian yang kedua ialah kemahiran manipulatif, di mana ada 5 kemahiran manipulatif semasa kita nak menjalankan eksperimen. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Yang kedua ialah merakan spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
Yang ketiga, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan betul dan selamat. Yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, jadi pada hari ini kita nak fokus pada mengeksperimen. Bagaimana kita nak menjalankan eksperimen? Yang pertama, mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, dan yang ketiga, merancang eksperimen. Semasa kita merancang eksperimen, kita pastikan kita mengawal pemboleh ubah tadi, manipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Yang kedua, menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen tersebut. Yang keempat, menentukan kaedah mengumpul data. Yang kelima, menentukan kaedah menganalisis data. Bila dah ada semua rancangan tadi, barulah kita menjalankan eksperimen tersebut. Okey, contoh eksperimen yang kita boleh jalankan, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 14. Okey, di mana kita nak buat beg udara. Okey, tujuannya untuk mengesan kesan jumlah soda bikarbonat yang berbeza dengan isi padu gas yang dihasilkan. So, penyataan masalahnya, adakah isi padu gas yang dihasilkan di dalam beg plastik dipengaruhi oleh jumlah soda bikarbonat yang digunakan? Itu masalahnya. Adakah banyak soda bikarbonat akan menghasilkan isi padu gas yang banyak? So, seterusnya, kita akan alat dan bahan yang digunakan ialah pita pengukur, 3 keping plastik berzip, tisu, cuka makanan dan juga soda bikarbonat. Jadi kita gunakan soda bikarbonat dan cuka untuk menghasilkan gas. Okey, langkah-langkah yang pertama, bina hipotesis. Tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan, dimanipulasi dan bergerak balas. Lakukan eksperimen dalam kumpulan kecil atau kamu boleh buat di rumah bersama keluarga. Rekodkan data pemakaian kamu. Tuliskan laporan eksperimen dan bincangkan dengan ahli keluarga kamu atau dengan cikgu. Rancangkan eksperimen lain untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan dalam perbincangan itu. Mungkin kamu ada persoalan yang lain, kita mungkin nak gantikan soda bikarbonat dengan baking powder. Mungkin boleh atau tidak, itu kita akan cuba nanti. Jadi, berdasarkan eksperimen ini, kita boleh buat hipotesis menyatakan bahawa semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, semakin bertambah isi padu gas yang dihasilkan. Okey, mungkin dimasukkan soda bikarbonat 1 sudu. Okey, kemudian masuk cuka 1 sudu. So, kita tutup dan tengok berapakah saiz plastik tadi mengembang. Kemudian masukkan 2 sudu pula. Kemudian apakah saiznya? Perhatikan. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz plastik berzip. Kita bagi plastik yang sama saiznya. Kemudian dimanipulasi ialah jumlah soda bikarbonat. Sama ada nak 1 sudu, 2 sudu atau 3 sudu. Kemudian bergerak balas dia ialah isi padu gas yang dihasilkan. So, yang manakah plastik mengembang lebih besar, itu menunjukkan bahawa gas yang dihasilkan lebih banyak. Okey. Okey, soalannya, apakah yang dapat diperhatikan semasa eksperimen ni? So, beg plastik zip akan mengembang. Walaupun bersatu sudu, dia akan mengembang. Cuma kembang dia besar atau kecil. Kemudian, bagaimanakah hubungan antara jumlah soda bikarbonat dengan isi padu gas yang dihasilkan? Semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, semakin bertambah isi padu gas yang dihasilkan. Ramalkan apa yang berlaku jika larutan cuka ditukar kepada air. Tadi kita guna cuka. So, gas tidak akan dapat dihasilkan atau tidak ada apa-apa perubahan. Okey, cuka dengan soda bikarbonat, dia akan bertindak balas, akan menghasilkan gas karbon dioksida. Itu yang menyebabkan plastik tadi akan mengembang. Okey, jadi sila jawab soalan yang telah cikgu sediakan di dalam live worksheet. Okey. So, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.